Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya Ahmad Azna'i bin Zarawi dari SMK Kampung Bahagia Teluk Intan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu daripada keunggulan tokoh Islam dalam sukatan KSSM Pendidikan Islam tingkatan 5. Tokoh tersebut ialah Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Okey murid-murid, sebelum kita mempelajari tentang tokoh tersebut, marilah sama-sama kita melihat standard pembelajaran yang ada pada tokoh tersebut. Yang pertama iaitu standard kandungan 5.15. Standard pembelajaran adalah 5.15.1 riwayat hidup, 5.152 sumbangan tokoh dan 5.153 iktibar daripada keunggulan tokoh. Okey, seterusnya kita lihat kriteria kejayaan yang akan diperolehi oleh para pelajar di akhir pembelajaran. Yang pertama, menyatakan riwayat hidup tokoh. Yang kedua, menghuraikan sumbangan tokoh. Dan yang ketiga, menerangkan iktibar tokoh. Okey, kita lihat riwayat hidup tokoh iaitu Hasan Al-Banna. Nama penuh beliau ialah Hasan Al-Banna bin Abdurrahman Muhammad Al-Banna. Dilahirkan pada 25 Syakban 1323 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober 1906 Masihi. Tarikh kewafatan beliau ialah pada 1368 Hijrah bersamaan dengan 12 Februari 1949. Guru yang tersohor, guru-guru beliau yang tersohor iaitu yang pertama Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna, iaitu merupakan ayah beliau sendiri. Yang kedua iaitu Syekh Muhammad Zahran. Jawatan Hasan Al-Banna ini iaitu Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Muslim Brotherhood. Ketinggian akhlak beliau iaitu memuliakan orang yang warak dan soleh, gigih menggerakkan usaha dakwah, berlapang dada apabila terdapat perbezaan dan pandangan. Okey, seterusnya kita lihat siapakah Hasan Al-Banna, iaitu untuk kita mengenali dengan lebih dekat. Yang pertama Hasan Al-Banna iaitu sini, beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang gigih berusaha meniup semangat kesedaran Islam kepada umat Islam seluruh dunia. Yang kedua, Syekh Hasan Al-Banna telah menubuhkan gerakan Ikhwan Muslimin di Bandar Ismailiyah ketika berusia 23 tahun. Di antara agenda utama dakwah Hasan Al-Banna ialah memfokuskan pembinaan akidah Islam yang sebenar, yakni perkara utama yang ditekankan oleh beliau ialah mengenal sumber rujukan akidah, iaitu melalui Al-Quran, Sunnah, manhaj orang soleh, manhaj orang-orang mukmin yang terbukti keyakinan mereka dengan akidah Islam. Namun akhirnya beliau telah dibunuh ketika keluar dari bangunan pertubuhan Ikhwan Muslimin ditembak pada waktu tengah hari 12 Februari
1949. Okey, seterusnya kita lihat iaitu sumbangan beliau. Okey, sumbangan beliau kita lihat yang pertama ialah hasil karya beliau. Okey, hasil karya beliau yang pertama iaitu Al-Ma'thurat. Yang kedua, Risalatut Ta'lim. Yang ketiga, Muzakiratud Da'wah wad Da'iyah. Okey. Yang kedua, sumbangan beliau juga iaitu apa? Dari sudut organisasi. Okey. Organisasi iaitu apa? Mengasaskan pertubuhan Ikhwanul Muslimin yang masih ada sampai sekarang. Yang ketiga, iaitu antara murid yang masyhur. Antara muridnya yang masyhur. Yang pertama, Said Qutb, iaitu pengarang kitab Fi Zilalil Quran. Yang kedua, Hasan Al-Hadi Baiti. Yang ketiga, Yusuf Al-Qaradawi yang merupakan pengurusi Persatuan Ulama Sedunia sekarang. Dan yang ketiga iaitu Mustafa bin Husni Asy-Syibai. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu kita melihat daripada iktibar daripada ketokohan Hasan Al-Banna. Okey. Iktibar dia yang pertama, okey. Pertama, bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami Islam yang sebenar. Yang kedua, mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu. Yang keempat, berusaha menjadi insan yang berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Yang kelima, menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Okey, para pelajar sekalian, Ustaz harap dengan penerangan yang ringkas ini kita para pelajar dapat mengambil manfaat walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.